Ni memang soalan dari awak. Walaupun soalan agak wajar. Orang yang ada kroni dia ni ada kroni dia. Ni kroni saya. Bukan saya nak jual dia, macam nak melacurkan isteri saya, bukan. Kadang-kadang Ahmad tak confident dengan diri Ahmad sendiri. Boleh ke Ahmad rap? Orang boleh terima ke? Kenapa memilih menggunakan nama Dr. Kronik? Kenapa tidak come up dengan nama yang baru? Masa saya masuk All Together Now tu pun, saya masih belajar lagi. Betul ke collab ataupun ini cuma scam je? Nampak macam gambar ambil daripada Google dan letak je. Ni Luk dah kawan lama tiba-tiba bergaduh. Yang kata satu kawan lari, yang kata satu kawan buka aib. Kenapa cerita ni? Lantaklah. So, minggu ni agak pelik-pelik, aneh-aneh juga punya guest hari ni kan. Tapi tak kisah, korang tengoklah siapa je yang kita ada. Let's check it out. Sekarang kita bersama dengan Datuk Fiz Fairuz. Mat Tudung Begin baru saja ditayangkan dan dimaklumkan bahawa Datuk adalah penerbit, pengarah dan juga pelakon. Tak rasa tamak ke? Tamak tu kebiasaannya dah biasa kot dekat Malaysia ni. Yang sebelum-sebelum ni pun kita banyak dengar orang yang ada kroni dia ni ada kroni dia. Ni kroni saya. Saya kena buat apa yang saya rasa saya mampu buat. Saya tahu di mana perjalanan seorang anak seni tu di dalam industri ni. Tamak ataupun tidak, itu bukan satu benda yang berat untuk ditanggung. Dalam industri ni kita perlu mencuba segala-galanya sebab dalam industri seni ni terlalu luas. Filem ni menampilkan lelaki berpakaian seperti wanita. Datuk tak rasa filem ni berisiko ke untuk mendapat kecaman? Maklumlah kita ada para agamawan yang sekarang juga dah menjadi influencer. Kecaman ni dia dah jadi macam darah daging hidup saya. Tak kisah pun orang nak kecam pun kecam lah. Jangan jadikan satu alasan kepada anak-anak seni ni untuk berkarya, mencurahkan apa saja nilai seni yang dia orang nak paparkan. Bukan anak seni saja yang boleh menjatuhkan hukum hakam dalam industri. Macam-macam daripada segi orang ni, ugamawan ke, politician ke, apa saja dalam dunia ni semua ada buat benda-benda yang mustahil dan benda-benda yang boleh mendatangkan isu. Pada saya buat benda yang tidak melanggar agama. Jadi kira Datuk dah bersedialah sekiranya ada pihak-pihak yang cuba untuk mengecam atau sebagainya. Mereka-mereka ni semua tidak perlu dilayan sebab kita tahu apa yang patut, apa yang tidak patut yang kita lakukan. Filem lawak ataupun komedi seperti ini, kebanyakan orang ataupun penggemar filem, para sarjanawan, dia mengatakan bahawa filem-filem komedi macam ni berkata tidak begitu berkualiti, meracun industri filem Malaysia sendiri. Pada saya mereka tu lagi mundur daripada apa yang mereka cakap. Saya sendiri saya tidak pernah mengkritik apa saja yang dikeluarkan di Malaysia ni. Pada mereka-mereka yang mengkecam, memburuk-burukkan, memundurkan apa-apa sajalah. Sebenarnya mereka tu tak betul kot. Dia orang tu tak betul. So, tak payah layan lah. Apa khabar Mariam? Apa khabar? Khabar baik. Berlakon baru-baru ni untuk filem Mat Tudung Begin. Mariam merupakan seorang influencer sebelum ni. Sekarang jadi pelakon pula. Rasa mampu ke nak berlakon? Mampu sebab saya dah ada experience saya buat berlakon. Adalah karakter Mariam. Ramai director atau producer nak bawa Mariam karakter tu dalam cerita. Datuk Fiz Fairuz tu nak bawa Mariam karakter juga dan tambah karakter apa yang Datimun ada. Saya nak tanya soalan sikit saja kepada suami Mariam sendiri, Encik Rizal. Kenapa selalu menggunakan Mariam dalam social media dan sebagainya? Kenapa you tak rasa diri you sendiri mampu untuk pergi jauh ke? Kata-kata menggunakan tu tak wujud dalam hidup kita orang. Sebab pada saya, kita saling memerlukan. Tanpa saya, Mariam tidak berada di sini. Tanpa saya, Dua Kimchi tak wujud. Dan tanpa Mariam, Rizal Mutah tak ke mana. Mungkin saya masih dekat Korea dan saya sendiri pun tak mengakui saya sepenuhnya bawa Mariam dalam industri. Dia juga yang bawa diri dia dalam industri. Saya hanya kenalkan dia dalam industri seni Malaysia untuk dia bawa talent, bakat dia untuk dikembangkan dalam industri hiburan kita. Saya sebagai suami hanya menyokong dia untuk kalau kita nampak seseorang tu ada bakat, kita nak cungkil bakat dia, kita kenalah kedepankan dia kan, betul tak? Bukan saya nak jual dia macam nak melacurkan isteri saya, bukan. Saya rasa orang yang bercakap tu tak ada sense. Jadi statement bodoh macam tu saya rasa tidak wujud dalam kamus hidup saya dengan Mariam ni. Sebab saya rasa dia buat tu bukan untuk kerana mencari material, untuk mencari duit, sebab permintaan. Excuse me, korang cantik ni ada apa ni? Awak tak ada kerja lain ke nak kacau hidup kita orang ni? Tak buat research ke? Host takkan tak buat research. Nak research apa Nampak tak ni? Nampak tak ni? Oh, korang jual tudung? Nakal lah lawa-lawa jual tudung. Kita ada Mat Tudung Begin. Kalau korang rasa program korang ni gempak sangat kan, siapa je artis famous yang pernah datang program ni? Hairul Azrin, Shikin Kamal, Christina Suzanne, Penyanyi Sheila Hamzah, Suki Lo. By the way Vivi, nanti datang hawa selalu, okay? Sebab tolonglah, kita orang banyak host
banyak sangat artis banyak yang artis datang. yang letup-letup. Tolonglah So Fifi cover. datang selalu. Mickey J and Ahmad Maimbong kata memang asing dalam industri suara ni. Tak pernah dengar. Even kita Google pun tak jumpa. So korang ni siapa sebenarnya? Pula kalau tak jumpa. Kalau dia mungkin jumpa lah sebab dia memang penyanyi. Macam saya mungkin tak ada jumpa sebab saya dulu banyak buat lagu-lagu dengan grup saya, buat underground saja. Macam mana tiba-tiba muncul ni? Kalau macam Ahmad memang minat rap pada dulu lagi. Cuma kadang-kadang Ahmad tak confident dengan diri Ahmad sendiri. Boleh ke Ahmad rap? Orang boleh terima ke? Banyak kawan-kawan bagi semangat. Ahmad jumpa Mickey J pula. Ahmad memang minat dia punya voice. Kita try buat lagu English. So macam mana boleh nak keluar lagu? And now collaborate dengan Ahmad pula. Sebenarnya dah 5 tahun lah saya dalam bidang muzik ni. Kebetulan Ahmad yang jumpa saya dulu. Ahmad berminat nak kerja dengan saya sebab pada dia muzik saya ni unik. Adakah unik tu sebab orang memang tak kenal Mickey J? Itu saya tak boleh nak komen. Tapi bagi saya unik dia. Kena dengar sendiri suara dia lah. Sekarang kita bersama dengan Ashmirul. Hari ini masuk seketiun dengan lagu Tunggu. Ini merupakan lagu terbaru awak. Lagu terbaru dan lagu pertama saya. You merupakan seorang student vokal. So sepatutnya bidang seni suara ni lebih pada your forte. Tapi bila you sendiri tak boleh thrive, tak boleh bangun dalam industri ataupun bidang you sendiri, apa perasaan you? Masa saya masuk All Together Now tu pun, saya masih belajar lagi. Dan Alhamdulillah, tadi baru graduate tau. Awak tak graduate lagi kan? Okay, tahniah. Thank you. Awak graduate daripada Institusi Teknologi Mara, betul? ITM? Betul. Okay, saya graduate daripada UM bulan 11 ni. Dekat YouTube ada yang komen cakap lagu ni lagu untuk budak mentah, bosan. Ada yang cakap sampai tertidur. Saya nak balas yang kedua dulu pasal tertidur tu kan. Mungkin dia suka dengan lagu saya, mana tahu dia tengah broken, sebab tu dia tidur. Yang pertama tadi dia kata lagu budak mentah kan. Dia yang dengar. Dia yang rasa lagu untuk budak mentah. Dia lah budak mentah. You nak kata yang netizen ni sebenarnya pekak. Dia tak boleh nak faham you punya seni. Saya bagi yang komen tu je. Yang lain tu bagus. Dah 3 tahun after you debut dalam industri, sampai sekarang masih sendu lagi. Apa yang menyebabkan you lambat sangat grow? Saya masih baby dalam industri ni. Nak naik macam orang lain tu sangatlah susah. Dia ikut rezeki sebenarnya. Kadang-kadang orang first single pun terus meletup. Tapi saya dengar cakap orang cepat naik cepatlah turun. Lambat naik lambatlah turun. Lagu Kekasih Hati ni didendangkan bersama dengan Nazira Sharfa, seorang artis dari Indonesia. Kenapa memilih artis dari sana? Malaysia dah tak ada artis ke? Ini bukan keputusan saya. Ini keputusan saya punya label management. Saya okey dengan apa-apa decision daripada my management. Mungkin diorang ada plan yang terbaik untuk lagu ni. Jadi apa yang awak cuba sampaikan adalah awak tak ada any say ataupun awak tak boleh nak buat keputusan sendiri? Bukan macam tu sebab lagu ni bukan lagu saya. Lagu ni pun komposer dia Adi Priyo, Six Sense punya vokalis. Kalau saya nak cakap tak nak pun tak boleh juga sebab dia yang komposer. Saya rasa saya boleh ambil kesempatan ni untuk cipta nama saya dekat negara luar. Hai Rif, apa khabar? Khabar baik. Hari ni Rif datang ke Suketiun membawakan lagu Memori. Macam mana boleh terbitkan lagu ni? Daripada mana datang dia? Lagu ni sebenarnya daripada komposer saya, merangkap sahabat saya, Acap Tarabas, melalui kisah hidup saya sendirilah. Apa yang menariknya kehidupan awak sampai awak rasa nak hasilkan lagu? Saya tak rasa diri saya ada yang menarik. Saya rasa diri saya simple. Saya still humble. Lagu ni saya keluarkan untuk saya luahkan sesuatu yang saya pendam hanya dalam lagu lah. Saya tahu mungkin ada orang yang lagi rasa yang lagi teruk, maybe lagi teruk daripada saya. Setiap orang lain-lain hidup dia orang. Kalau kita tengok followers awak tinggi tapi like hampir. Beli followers ke? Tak ada beli followers. Itu naik pun sebab saya punya lagu first, tapi saya tak buat single lagi, just official macam tu je. Sebabkan tu je naik. Kita perasan yang awak bukan saja seorang penyanyi tapi juga merupakan usahawan Reef Collection. Dan dikatakan Reef Collection yang ada collabs dengan Van. Betul ke collab ataupun ini cuma scam je sebab nampak macam gambar ambil daripada Google dan letak je? Ya, saya collab dengan Vans. InsyaAllah next year bulan 1 akan keluarkan design collab dengan Vans, tapi kita collab kita punya design sahaja. Jujur cakap, you tak famous lagi, industri belum mengenali lagi. So macam mana Vans boleh approach you ataupun you approach dia? Orang dalam juga sebenarnya. Business lah. Saya just baru nak start. Hope korang pun boleh support. Tak minta famous pun sebenarnya. Kalau ada rezeki ada. Sekarang kita bersama dengan Dr. Chronic and Friend. Apa khabar semua? Boleh kenalkan diri? Syamsul Karil selaku keyboardist, gitaris. Saya Chi, vokalis. Saya Amli sebagai gitaris. Saya Noi, champion. Kumpulan ni merupakan gabungan daripada band-band rock zaman 80-an dulu. Yang mana je yang ahli asal? Dr. Chronic millennium, dia 2000. Kalau original members, dia seorang je. Yang lain-lain semua kami start dengan Dr. Chronic and Friends. Dia gabungan. Jadi mana line up asalnya? Kenapa tidak orang kata reunion ataupun comeback dengan diorang? Kenapa memilih ahli-ahli baru? Ada isu dalaman ke? Sebenarnya ada isu dalaman, tapi bukan isu dalaman yang panas-panas ke semua ni. Ini berkaitan dengan ekonomi lah. Masing-masing
masing-masing dah berkeluarga, perlukan pendapatan tetap. Untuk berkumpul balik di Kuala Lumpur tu susah lah, terhad lah. Kita tak ada gaduh apa, cuma dia orang tak nak aktif dah. Jadi saya redha je lah. Band lama pun merestui dengan movement baru ni dan dia orang pun really support kita lah. Kenapa industri jarang sangat dengar nama Dr. Chronic ni pun masuk TV, masuk radio dan sebagainya? Firstly, Dr. Chronic memang sign up dengan awalnya memang Career Music. Jadi selepas habis kontrak dengan KRU, kami decide untuk bergerak sendiri bawah company Funky Brigade. Bila kita independent, ada benda-benda proses label buat kan dah lain. Kita kena keluarkan dana sendiri, nak promote semua tu kena keluarkan dana. Jadi kami lebih prefer buat kerja, buat single, buat lagu, promote apa yang boleh lah dengan kapasiti secara independent yang kami bergerak. Mungkin masyarakat umum tak nampak sangat, tapi sebenarnya ada. Kenapa memilih menggunakan nama Dr. Chronic kalau dia seorang saja dan seorang dari ekspedisi? Kenapa tidak come up dengan nama yang baru? Kami tidak menggunakan Dr. Chronic saja, kami menggunakan Dr. Chronic and Super Friends. Itu adalah gabungan-gabungan musician yang sebenarnya kawan-kawan. Kalau kita ikut daripada untuk lagu ni je kan, kita ada 2 set of musician, daripada set recording dengan set music video. Dalam set recording kita ada Lola daripada Ekspedisi, ada Trabai daripada Paragon. Lepas tu daripada set music video, Jai Orange daripada Kemulan Sena, OP daripada Black Maria. Saya dekat MV je. Syam juga adalah pengarah video. Benda-benda tu yang merakumikan Super Friend tu. Itulah jawapan dia orang. Bising ah. Ni mana? So, korang dah tengok kan? Ada yang okey, ada yang macam main-main. Diorang sebenarnya nak jual diri diorang ke tak nak? Ke semua kerja aku yang nak kena buat? Apa-apa pun tunggu minggu depan. So, korang yang dekat rumah tu, apa kau tunggu lagi ya? Takkan like pun aku nak suruh, komen pun aku nak suruh. Kau boleh share kot kat kawan-kawan. Butang share kat bawah tu tekan kat tangan kau tak nampak. Tapi apa-apa pun kita jumpa minggu depan. Let's go!